guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung Wanita Power. Sahabat-sahabat semua, ini dia aura kebangkitan pemimpin wanita di dalam kerajaan perpaduan, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk kita dengar apakah yang dikatakan oleh wanita ini, salah seorang pemimpin dalam Parti Keadilan, dalam Pakatan Harapan sebenarnya. Yang mana beliau ini, kalau kita ingat sahabat semua, pernah membalun kau-kau kepada Anwar Musa semasa satu wawancara ya bersama dengan pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional. Ya, Anwar Musa mewakili Perikatan Nasional daripada PAS, daripada Barisan Nasional dan juga daripada Pakatan Harapan. Dan dalam wawancara itu beliau membalun Anwar kau-kau ya secara berdepan, sahabat-sahabat semua, kerana ia membuat satu kenyataan yang mengelirukan rakyat. Hari ini ya dalam ucapan beliau ya menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Satu ucapan yang terbaik ya, dan saya percaya ya kita harus mendengar bersama ya kenyataan ataupun ucapan beliau ini. Jadi tanpa membuang masa, mari kita dengar bersama. Tapi sebelum itu jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So, mari kita tonton bersama video ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan, salam madani. Yang saya hormati pengurusi Pakatan Harapan Datuk Mahfuz Omar, pengurusi BN Datuk Mahathir Khalid, dan semua pimpinan yang hadir pada berbagai peringkat, dan khusus semua yang hadir pada pagi ini yang memenuhi dewan ini. Tanpa kalian siapalah majlis ini sebenarnya. Jadi saya sebenarnya ringkas sahaja hari ini. Saya bukanlah pemidato terbaik, jauh sekali pemidato hebat. Jadi saya cuba menyampaikan semoga kita dapat garap betul-betul agenda perpaduan, kerana ini adalah tugas besar kita sebelum kehadiran PRN. Dan saya di kesempatan ini melihat wanita-wanita yang hadir khususnya, ingin saya menyeru kepada, kalau tadi Dr. Rohani dah sebut, wanita ini bukan sahaja antara insan yang sifatnya setia, dia juga adalah sifatnya ibu. Jadi saya pohon, hargailah wanita-wanita yang mana-mana sahaja melibatkan diri dalam politik, agar disokong sepenuhnya oleh seluruh yang berada di dalam dewan ini, khususnya termasuk yang di luar sana. Sebab seorang wanita itu bukan sahaja seorang anak, tapi dia seorang isteri, dia juga adalah seorang suri rumah, seorang ibu dan sebagainya. Jadi pertanggungjawaban dia sangat besar untuk membangunkan masyarakat. Jadi kalau kita dapat tawan wanita ini, kalau seorang keluarga tu ada 5, termasuk Iswaib kalau katalah dia pun ada anak 4 orang, 5 orang, 10 orang, dan dia ada suami, kan, adalah seorang yang sangat setia, maka dialah yang akan boleh menarik ratusan ribu undi buat kita akan datang. Jadi jangan lupa, mereka ini bukan sahaja antara penggerak utama yang perlu kita betul-betul gembling, tetapi bantulah mereka sewajarnya. Jadi saya ingin mengambil ibrah perjuangan Rasulullah. Kita baru sahaja habis bulan Ramadan. Jadi perjuangan kita ni sebenarnya terbentang luas masyarakat di negara, dan kita mengharapkan kita mampu membina kesatuan umat dengan dasar-dasar nilai murni, melakukan masyarakat agar tidak terbelenggu dengan api perkauman dan fitnah, membentuk masyarakat yang tegas, mendidik, mengelakkan, menolak hasutan-hasutan asobiah melampau atas tunggangan nama agama dewasa kini. Dengan itu, dengan membentuk negara madani dengan rakyat yang bersatu padu dalam keharmonian masyarakat, inilah sebenarnya cabaran utama kita. Jadi perjuangan untuk kita reform ke arah Malaysia yang lebih sejahtera, harmoni, berdaya saing, keadilan ekonomi, agihan kekayaan, negara yang saksama untuk rakyat, good governance, perangi rasuah dan tegas dalam mempertahankan Islam sebagai agama persekutuan, kedaulatan Raja-Raja Melayu, martabat bahasa Melayu, dan kita
bersama dengan amanah DAP dalam Pakatan Harapan, dan juga menyokong perjuangan ini dan harapan kita dengan teman baru kita yang dulunya kita memang seteru, iaitu UMNO dan Barisan Nasional. Satu masa dulu kita memanglah seteru, namun demi Malaysia, demi negeri kita yang kita sayangi, walaupun pernah ada pertembungan sengit antara PH dan juga BN, tapi demi perpaduan menjunjung titah tuanku, maka pasca PRU 15, walaupun kita tidak ada mana-mana gabungan yang mencukupi, PH tak cukup kursi, PN pun tak cukup jumlah, walaupun ada Presiden PAS mengatakan dah cukup jumlah, dah lebih dari cukup, BN pun tak cukup kursi, namun saya yakin inilah takdir ataupun hikmah Allah menemukan kita pada hari ini, termasuklah hari ini. Jadi kita pun tahu PH pernah menang dalam PRU 14, namun bukan sahaja pengkhianatan berlaku, yang paling sedih adalah rakan kami sendiri dalam keadilan telah pun melompat keluar. Namun mereka strategis pengkhianat juga telah tumbang digombak pada PRU 15 yang lalu, dan kita harap kali ini mereka juga akan terhumban dalam Selangor nanti. Jadi kita lihat ketika UMNO tewas dalam PRU 18 dulu, kita hormati UMNO sebagai pembangkang untuk semak dan imbang. Kita berdebat berhujah untuk negara, bukan membunuh UMNO sebagai saingan dalam gelanggang politik. Itu sikap kita dalam Pakatan Harapan. Apatah lagi Datuk Seri Anwar pun pernah kata, UMNO ni kan parti Pak Ibrahim, takkan nak hapuskan UMNO. Tak mungkin untuk haramkan UMNO. Takdir Allah, hari ini UMNO bersama kita di pentas yang sama. Dan kita tidak perlu terlalu rasa terasing. Harapan besar kami dalam Pakatan Harapan adalah UMNO yang bersama kami ini akan menjadi UMNO yang baharu, yang meletakkan prinsip yang bersama-sama kami semua, untuk kita bersama-sama dengan perjuangan rakyat menghapuskan rasuah, good governance, keadilan sebagai keutamaan, dan semoga kita juga membina kesefahaman dalam political coalition yang betul-betul kita padu bersama. Seterusnya saya nak sebut sikit pasal Perikatan Nasional. Pada hari ini saya nak ajak semua, kita tak payah sebut Perikatan Nasional, tapi kita sebut mereka ni sebenarnya Pertikaian Nasional. Itu sebenarnya lebih tepat. Tapi walaupun janganlah koyak panas tak apa. PN ni tak ada kesepaduan masyarakat. Hari-hari wirid dia adalah memecah belahkan perpaduan di kalangan rakyat. Bukan saja memainkan sentimen perkauman, tetapi juga sentimen keagamaan. Segala tindakan mereka jauh panggang dari api untuk mengikat kemakmuran atas nama perikatan. Bebannya mereka dari pimpinan sampailah ke bawah sana, apa saja yang mereka tak pertikai. Kita pun sendiri menyaksikan. Tengok saja contoh mudah, kita turunkan tol pun salah juga. Tol umum 4 hari percuma untuk rakyat jimat balik kampung jumpa mak ayah pun dia nak petikai. Umum cuti tambahan pun dia petikai, umum menu rahmah pun dia bukan saja petikai, bahkan juga ada menghina. Sampai esok pun kita buat, sampai kita buat kenduri rakyat pun di Kedah pun dia pertikai. Jadi lagu mana tak pertikaian nasional. Jadi dengan depa punya beban tak boleh buat bincang. Jadi isu kos sara hidup rakyat, ini keutamaan kerajaan perpaduan. Kita akui sebahagian barangan keperluan rakyat memang tinggi, minyak masak contohnya, tapi kalau kita lihat 33 bulan ketika Pertikaian Nasional memerintah, maksud dia minyak sampai 48 hingga 50 ringgit sekilo, tapi pada hari ini jauh lebih ni. Kenapa bukunya cepat sikit? Wah, beda. Rasa macam baru 3 minit. Okay. Jadi insyaAllah, oleh kerana Locing dah banyak punya kelari, jadi harapan saya
saya minta tuan-tuan, puan-puan semua untuk BRN kali ini kalih kerajaan ini kepada kerajaan perpaduan seiring dengan kerajaan ke atas. Kalau tadi saya ingat, saya tak pernah dengar sungguh-sungguh Tan Sri Zahid Hamidi dia bercakap tadilah, itu pertama kalilah saya ingat saya boleh hafal semua segala apa yang dia ingat tadi. Cuma satu yang saya harap yang betul-betul membekas dekat hati saya ingat kita semua juga harus ingat tiga perkara ini tadi yang disebut adalah wahdatul fiqh. Ingat di sini dan ingat tindakan. Jadi itulah yang akan menerjemahkan kebersamaan kita berterusan. Jadi saya akhiri dari Merbuk ke Alustar singgah sekejap di Pekan Rabu. Kerajaan negeri ini tolonglah tukar, kita ganti kerajaan baru. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua, walaupun diberikan masa hanya dalam 7-8 minit, tapi intipati daripada ucapan itu sangat padu mengingatkan kita kepada pemimpin-pemimpin daripada PAS ini yang hanya menggunakan isu sentimen seperti bangsa, agama dan juga royalty. Jadi kita boleh nampak hari ini betapa terdesaknya mereka kerana mereka tahu dengan kebangkitan bukan saja pemimpin-pemimpin wanita, anak-anak muda, anak-anak orang asli, anak-anak muda orang asli, tetapi juga kebangkitan rakyat Malaysia yang semakin sedar dengan perilaku dan gerak-geri daripada pimpinan-pimpinan PAS ini yang hanya menggunakan isu ini untuk kepentingan mereka untuk menang pada pilihan raya. Mungkin ini sebenarnya yang berlaku pada PRU yang ke-15 baru-baru ini sehingga mereka memperoleh begitu banyak kerusi kemenangan di parlimen khususnya. Jadi inilah masanya sahabat-sahabat semua, rakyat Kedah khususnya untuk membuat perubahan. Kalau kita mendengar ucapan-ucapan seperti ini, kita berharap supaya ada yang membuat rakaman dan juga kalau ianya adalah satu ucapan yang berbau hasutan, fitnah, kita boleh laporkan yang menggunakan bukti-bukti yang ada itu. Jadi itu saja pandangan saya yang berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh wanita power daripada kerajaan perpaduan ini. Jadi sekiranya juga sahabat semua memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen, tapi ingat komen dengan cara berhemah, jangan menjadi seperti Walan Walantit, lebay-lebay dan juga geng sapu bersih, termasuk juga geng Takut Anwar, GTA apabila mereka memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di Laut Cina Selatan. Alright, jadi sampai di sini saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nampak Channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.